Isu dua darjat itu dia berkaitan dengan bagaimana kita lihat perbezaan layanan terhadap pemerintah dengan rakyat jelata. Saya rasa rasuah satu isu cukup lama di Malaysia lah. Kemudian kalau kita tengok semalam ada satu kaji selidik baru yang mengatakan bahawa rasuah dalam sektor-sektor tertentu itu cukup serius. Dia ada beri contoh dalam laporan itu, saya rasa contoh yang bagus. Dia kata untuk satu projek pembangunan bernilai 100 juta, biasanya dia perlukan hampir 30 juta. Maksudnya dia beri 14.8% daripada nilai projek pembangunan itu adalah untuk kegunaan yang melibatkan rasuah. Dan dia beri contoh daripada hampir 30 juta itu, 6 juta untuk permohonan permit. Jadi saya rasa ini salah satu masalah yang sekian lama berlaku di Malaysia. Sebab itu kita boleh anggap bahawa rasuah itu dia seolah-olah satu industri. Jadi dan ini hanya satu contoh konkret yang diberikan dalam laporan kaji selidik yang dilaporkan semalam. Tetapi kita tahu rasuah sebenarnya cukup lama di Malaysia pada peringkat-peringkat yang berlanan. Dia bukan sahaja terlibat dalam sektor pembangunan, pembinaan seperti mana disebut dalam laporan itu. Dia juga berlaku dalam pada hari kehidupan harian kita. Jadi dia melibatkan rakyat pelbagai lapisan lah. Sebab itu saya rasa itu yang kita anggap dia sebagai sesuatu yang serius lah. Dia berimplikasi yang pelbagai. Dia libatkan pelbagai lapisan dan dia libatkan generasi-generasi yang akan datang juga. Jadi maksudnya apa yang kita alami sebagai generasi yang pada masa ini, jikalau kita tidak uruskan masalah rasuah itu dengan bagus, maksudnya anak-anak kita akan datang, mereka juga akan terjerumus dalam masalah rasuah ini. Dan dia apabila dia jadi satu industri, apabila dia jadi satu kelaziman dalam hidup mereka, dia seolah-olah dijadikan sebagai satu nilai yang diterima pakai. Itu yang kita risau. Maksudnya masa depan anak-anak kita, apabila kita beritahu kepada anak kita bahawa ini sesuatu yang tidak betul, anak-anak kita akan kata bila dia keluar dari rumah itu sesuatu yang lumrah. Jadi bagaimana itu adalah sesuatu yang tidak betul. Jadi memang kita akan ada masalah berdepan dengan anak kita apabila kita bincang tentang isu rasuah nanti ya. Kita perlukan kesedaran masyarakat yang luas lah, itu memang penting. Sebab kita perlu pupuk nilai-nilai yang penting di kalangan anak-anak kita. Jadi jikalau rakyat gagal untuk bergabung dalam dari segi ini ya, maksudnya masyarakat akan berdepan dengan satu krisis nilai di mana kita kata bahawa nilai-nilai tertentu yang sepatutnya penting dia akan dipandang remeh-temeh, dan kerana nilai sedemikian dia sudah diketepikan apabila rasuah itu dijadikan sebagai satu industri. Jadi susah untuk masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai tertentu yang penting. Kita ada isu dua darjat, maksudnya mereka yang memegang kuasa, mereka yang merupakan pemerintah, mereka yang kaya raya, mereka yang berada di atasan itu, mereka mendapat layanan berlainan berbanding dengan rakyat jelata. Jadi ini akan ada implikasi terhadap nilai yang kita pegang. Jadi saya rasa bila kita bicara tentang rasuah, kita harus nilai semula nilai-nilai yang sedia ada. Maksudnya isu dua darjat itu dia berkaitan dengan bagaimana kita lihat perbezaan layanan terhadap pemerintah dengan rakyat jelata. Jadi saya rasa kita harus memberi penekanan kepada aspek ini juga. Kita mahukan satu layanan yang sama dan kita mahukan perkongsian kita kata aset negara ataupun hasil daripada pertumbuhan ekonomi negara diagih secara adil. Itu juga penting sebab semua ini akan berimplikasi kepada nilai-nilai yang dipegang oleh rakyat jelata. Kita perlukan pindaan kepada akta sedia ada ataupun kita perlukan pengumpulan akta yang baru yang mewajibkan ahli-ahli parlimen ataupun semua wakil rakyat, sesiapa pun yang jadi kerajaan, mereka harus deklarasi harta mereka.
Itu saya rasa satu yang penting. Kemudian yang kedua, saya rasa kita dalam pelbagai lapisan, sama ada kerajaan, sama ada pihak pentadbiran, sektor awam ataupun sektor swasta, apabila melibatkan mereka yang memegang kuasa, kita harus ada perbezaan antara kepentingan khusus dengan kepentingan bersama. Maksudnya, jangan kita izinkan sesiapa juga yang pegang kuasa, sama ada dalam kerajaan ataupun dalam sektor swasta, yang samakan kepentingan peribadi dengan kepentingan bersama. Konflik antara kepentingan peribadi dengan kepentingan bersama itu harus kita uruskan. Kita harus ada akta, kita harus ada mekanisme, kita harus ada keterbukaan dalam menguruskan konflik sedemikian. Saya rasa itu penting. Penguatkuasaan itu dilihat sebagai ada diskriminasi, maksudnya dia hanya tumpu kepada orang-orang tertentu. Tindakan yang dilihat sebagai diskriminasi ataupun tidak ambil tindakan yang dilihat sebagai dua darjat, itu penting. Kalau unsur-unsur sedemikian wujud, rakyat akan rasa bahawa integriti mereka, maruah mereka tidak dijaga. Maksudnya, oleh kerana mereka tidak pegang kuasa, oleh kerana mereka rakyat jelata, maka mereka tidak mendapat layanan yang sama. Ataupun oleh kerana mereka mengambil pencarian politik yang berlainan, maka mereka tidak diberikan layanan yang sama. Itu saya rasa dia akan beri kesan kepada penguatkuasaan itu. Ya.